Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran bahasa kitab suci Al-Quran Karim. Di dalam kita melalui ataupun membaca kitab suci Al-Quran, mungkin kita ada tertanya-tanya tentang beberapa perkataan. Contohnya bila kita membaca surah Al-Kawthar, perkataan fa ni, kita tahu bahawa salli ini adalah fa'il amar. Salli fa'il amar, pelakunya ialah anta mustatir. Salla yusalli, maka salli. Apakah peranan fa ini ya? Fa di depan ini apa peranan dia? Fasalli li rabbika wanhar. Li pertama ini kepunyaan lam ya, kepunyaan perkataan salla, dan li yang kedua ini adalah perkataan yang lain ya. Li ka di akhir ini, apa maksud ka ini ya? Inna dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang dimaksudkan dengan B di bawah ni ya. Jadi perkataan yang seperti ini kita tidak mempelajarinya di dalam bab-bab yang sebelum ini. Dalam bab hari ini kita akan cuba menerangkan sedikit sebanyak apakah yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan pendek dan singkatan ini ya. Jadi sebab perkataan ini kalau kita lihat dia tidak ada kata dasar ya. Sebab kalau nak jadi kata dasar dia mesti mempunyai 3 huruf ya. Perkataan ini tidak ada 3 huruf. Contohnya perkataan huwa ya. Huwanya hanya ada 2 huruf sahaja. Huwa ya. Dan contoh lagi perkataan li ini hanya 1 huruf sahaja. Wa ini dan ya, dia ada 1 huruf sahaja. Jadi di perkataan ini kita kategorikan di dalam satu kategori namanya perkataan-perkataan yang tidak mempunyai kata dasar ya. Perkataan-perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Untuk perkataan yang tidak mempunyai kata dasar ini kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah yang pertama, apa yang dinamakan sebagai huruf jar. Ingat ya perkataan insya-Allah, huruf jar. Huruf jar ya. Ini adalah bahagian pertama ya. Ataupun kategori pertama, perkataan-perkataan singkat yang tidak ada kata dasar itu ada kategori huruf jar. Untuk pembelajaran kita hari ini, saya tumpukan kepada huruf-huruf yang tidak ada kata dasar di dalam surah Yasin sahaja ya. Dalam surah Yasin sahaja. Mungkin ada yang tertinggal dan sebagainya, boleh kita pelajari kemudian insya-Allah daripada guru-guru kita yang boleh membantu dan membimbing kita di dalam belajar bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini. Baik. Apa yang saya bagi ini adalah mukaddimah sahaja, dan anda dinasihatkan supaya teruskan pembelajaran dan jangan berhenti, kerana pembelajaran kitab suci Al-Quran ini ataupun pembelajaran bahasa kitab suci Al-Quran ini adalah satu pembelajaran berterusan yang perlu diamal dan perlu didalami oleh setiap Muslim, kerana ia adalah bahasa kitab suci yang kita gunakan setiap hari ya. Baik. Jadi bahagian pertama ialah perkataan yang tidak ada kata dasar, ialah huruf jar ya. Di antara huruf jar yang ada dalam surah Yasin ya, contohnya perkataan min ya. Min ini adalah di antara huruf jar ya. Kata huruf jar ataupun kata sendi yang namanya min ya. Dia boleh jadi minal ya. Kalau ada perkataan alif lam di depan dia boleh jadi minal mu'minin ya. Jadi dia boleh memberi makna dari, dia boleh memberi makna dari ataupun daripada. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Min di sini bermakna dari ya. Datang dari hujung bandar ya, daripada pinggir bandar. Waja'a min aqsal madinah, min ya. Dan min juga dia boleh memberi makna sebahagian ya. Sebahagian. Contohnya bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia jadikan aku sebahagian daripada orang-orang yang diberi kemuliaan. Mukram, minal mukramin. So min kat sini boleh bermakna dari kalangan ataupun dari bahagian. Dan min juga dia boleh memberi makna wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Yang terdiri daripada ya, dia boleh jadi yang terdiri daripada ataupun contohnya ya, contohnya ataupun yang terdiri daripada.
dan kami telah jadikan padanya taman-taman yang terdiri daripada nakhil wa a'nab, itu terdiri daripada, ya. Dan min juga dia boleh memberi makna apa-apa sahaja ataupun sebarang, ya. Ma ya'tihim min rasul, ya. Tidak datang kepada mereka sebarang rasul, any rasul. Ini min ini dia bermaksud any ataupun sebarang, ya. Dan seterusnya adalah perkataan yang kategori huruf jar yang kita boleh pelajari ialah perkataan ala, ya. Ala ini, ala, perkataan ala, dia bermaksud atas, ya, ala. Jadi dia pertama dia maksud atas, wa ma anzalna ala qaumih, ke atas kaumnya, ya, ke atas ala. Dan ala juga dia boleh memberi makna wajib ataupun sesuatu yang dibebankan kepada kita. Contohnya, wa ma alaina illal balaghul mubin, tidaklah menjadi wajib kata kami itu melainkan menyampaikan saja. Wa ma alaina, ala itu maksudnya kewajipan ataupun beban, itu maksud ala kat situ. Dan ala juga dia boleh memberi makna sekalipun, ya, ala hubbihi dalam Quran, ya. Contoh ayat lain surah apa itu, contohnya dalam surah Al-Baqarah, ya, wa atal mala ala hubbihi, iaitu dia memberikan hartanya sekalipun dia suka harta tu, dia sayang harta tu. Itu maksudnya ala, ya. Boleh merujuk kepada terjemahan ayat ini insya-Allah. Dan seterusnya perkataan yang boleh kita katakan dia huruf jar adalah ila, ya, ila. Ila ini dia memberi makna kepada ataupun sehingga, ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kami ni orang-orang yang diutuskan kepada kamu. Ila ini bermaksud kepada, dan juga dia boleh memberi makna sehingga, illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, sehingga sesuatu ketika yang tidak ditentukan, ya. Juga terdapat juga huruf jar B, ya. B, huruf jar B, dia memberi beberapa makna yang biasanya yang pertama maknanya dengan, ya. B ni bermaksud dengan. B, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. B, fabashshirhu bimaghfiratin, ya, maka engkau berilah khabar gembira, itu fi'il amar, kepadanya bimaghfiratin, dengan keampunan, ya. Itu huruf jar B. Dan B juga boleh bermaksud tempat, tempat ataupun masa, di tempat ataupun di masa. Contohnya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, khasyiyar rahmana bil ghaib, dan dia takutkan Tuhan yang Rahman itu ketika berada di tempat yang orang tak nampak, bil ghaib. Penggunaan B sebagai tempat ini banyak di dalam bahasa Arab moden, ya. Contohnya kita kata saya dilahirkan di Malaysia, wulidtu bi Malaysia boleh, ataupun fi Malaysia boleh. Jadi kedua-duanya boleh, dia bermaksud tempat ataupun masa, di masa. Dan juga B juga dia boleh bermakna sebab, ya. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima dengan sebab apa yang Allah telah, bima dengan sebab, bi yang bermaksud sebab. Baik, seterusnya kita berpindah kepada lam, li. Li ni dia memberi beberapa makna, ya. Li, ya, antaranya untuk, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar, wa ayatul lahum, satu tanda bagi mereka, untuk mereka. Li itu, li ini dia boleh berubah menjadi la, ya. Wa ayatul lahum, sekiranya kalau dia bersambung dengan dhamir hum ataupun apa nama ni, sekiranya dia bersambung dengan dhamir hum, itu biasanya dia akan kata la, ya. Tapi itu sebenarnya li, ya. Sebab mungkin susah nak sebut perkataan lihum, jadi lahum saja, ya. Ataupun lahu ataupun laka. Tapi kalau bersambung dengan perkataan biasa, dia jadi li lah, ya. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ma fis samawati wal ardi. Li itu bermaksud untuk ataupun bagi ataupun kerana pun boleh juga sebenarnya. Li itu, ya, untuk, bagi, kerana. Laka, laka untuk engkau ataupun bagi engkau, ataupun juga milik engkau, boleh juga li itu. Dia ada satu makna lagi. Seterusnya yang boleh kategorikan dalam huruf jar adalah fi. Fi ini dia akan memberi makna pada ataupun dalam, ya. Pada ataupun dalam.
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ya, di Lauh Mahfuz. Setiap benda tu kami sudah hitung dia di Lauh Mahfuz, di imamin mubin, ya. Fi juga boleh bermasuk dalam, ya. Kullun fi wa kullun fi falakin yasbahun, ya. Jadi perkataan ini masuk dalam ataupun pada ataupun di, ya. Fi jidha hablum min masad, pada lehernya, ya. Satu lagi perkataan yang berkategori huruf jar ialah an. An ini mempunyai banyak makna, tapi kita bagi satu kat sini, iaitu dia boleh masuk jauh dari, ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, berpaling dari jauh, berpaling menjauhinya, an itu, ya. Juga ka ini di permulaan perkataan ka ini dia memberi makna seperti, ya, ataupun seumpama, biasa untuk membuat perbandingan, ya. Ini dipelajari dengan lebih mendalam lagi di dalam ilmu balaghah, insya-Allah, ya. Contohnya kita kata wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ka ini ialah seumpama seperti urjun. Urjun itu pelepah kering yang sudah lama, kal urjunil qadim, ya. Dan untuk pengetahuan kita, perkataan yang jatuh selepas huruf jar ni biasanya kalau boleh dibariskan, ia akan bariskan bagi bawah, ya. Contohnya fi falakin, ya. Contohnya bimaghfiratin, contohnya, ya, dia berbagi di bawah. Fi imamin, dia akan bagi bawah. Itu huruf jar, ya. Baik. Itu kita kategori yang kedua. Kategori kedua yang boleh kita kategorikan kata-kata tidak mempunyai kata dasar ni ialah kategori rujukan, ya. Perkataan yang merupakan rujukan. Tadi huruf jar, kata sendi, ya. Kata sendi, partikel atau bahasa Inggeris panggil, ya. Ini adalah rujukan. Rujukan ini perkataan ataupun perkataan yang tidak ada kata dasar, dia merujuk kepada sesuatu. Contohnya kita kata ini boleh apa nama ni? Boleh kita rujuk lagi kepada buku kita, insya-Allah dapatkan buku tu, kita boleh baca secara detail benda ni. Di antara perkataan-perkataan ataupun perkataan yang tidak ada kata dasar yang menjadi rujukan, yang pertama sekali dikenali sebagai dhamir. Dhamir ini adalah perkataan rujukan, ya. Contohnya perkataan saya. Kalau tengok dalam perkataan saya di dalam Al-Quran Karim ni banyak, ya. Ana jadi saya, ya di akhir perkataan tu saya, tu pun saya juga. Tapi dia ada perbezaan dia kalau kita belajar lebih lanjut lagi. Tu ini saya untuk fa'il madhi tu. Ya ini ialah saya juga, my book dan sebagainya lah, saya. Dan ana ni maksudnya I lah. I, bahasa Inggeris panggil I, saya. Saya orang Islam, ana muslim. Dia guna ana lah, eh? Jadi kalau nak guna ya ni, dia untuk nak mengatakan benda tu kepunyaan. Kitabi, Rabbi, Tuhanku. Tu ni digunakan saya juga, tapi dia guna untuk fi'il madhi. Zahabtu, sallaitu, nawaitu, semuanya menggunakan tu. Contohnya inni, sesungguhnya saya, ya. Inni la fi dhalalim mubin. Inni digunakan inni, ya. Dia daya ini dia sebenarnya luas maknanya, dia bukan setakat untuk atau milik saya saja, dia banyak juga. Inni, dia tak kata inna ana lah, inni sesungguhnya aku, ya. La fi dhalalim mubin, inni amantu, ini dah saya yang masuk pada fi'il madhi, ya. Fasma'uni, ujung ni ada ni sebenarnya, ya. Ada juga ni, asalnya fasma'un. Sepatutnya kita tambah satu lagi, iaitu ni, ya. Ni adalah sama saja dengan ya ni. Fasma'uni, ni sebenarnya ada ya di hujung ni, dibuang, ya. Kerana memang dalam Quran banyak dibuang ya di akhir ayat itu, ya. Fa'budun, asalnya fa'buduni, ya. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi, ya, kaumku, ya laita qaumi, ya dimasukkan, ya. Baik, seterusnya perkataan nahnu dia juga boleh dijumpai dalam bentuk na, ya. Nahnu, inna, nahnu, ya. Inna ada na kat situ, nahnu kami, ya. Ahsayna ini adalah kami juga, tapi masuk dalam pelaku fi'il madhi, ya. Nahnu. Baik. Anta boleh keluar dalam bentuk ka, dia boleh keluar dalam bentuk ta, ya. Kita belajar kemudian insya-Allah yang ni.
Cuma bezanya ialah kalau ka ni innaka laminal mursalin, ya. Sawaun alaihim anzarta. Ta ini juga maksudnya engkau, awak, ya. Dia merujuk kepada sesuatu perkataan, dan perkataan ini tidak ada kata dasar, ya. Tidak ada ka, anta tidak ada. Orang kata anta ada kata dasar, ada. Alif nun ta tak ada, perkataan itu tidak ada di dalam kata dasar. Baik, antum, antum dia boleh menjadi kom, menjadi tom, ya. Antum. Jadi semua ni tidak ada kata dasar. Qalu ta'irukum ma'akum. In zukirtum, anitum, ya, untuk fi'il madhi. Bal antum qaumun musrifun, ya, musrifun. Jadi ini tom, kamu. Dan ada juga huwa, ya, huwa ataupun hu ataupun hi. Ini semuanya adalah dhamir, ada kenapa dhamir. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sekali hu, sekali huwa, ya. Ini perubahan hu pada huwa ni kita akan pelajari tidak lama lagi insya-Allah bagaimana kita mempelajari i'rab, ya. Baik. Jadi perubahan hu hi ini kita akan belajar dalam bab yang kita kenali sebagai i'rab nanti insya-Allah. Seterusnya hiya, contohnya, ia juga adalah merupakan dhamir hiya-nya, dia ha, hiya ataupun ha. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya, dia, ya. Hiya ini dia, hiya. Jadi biasanya juga untuk perempuan, ya. Syams, la syamsu yang bagi laha, ini adalah ha, ya. Maksudnya dia untuk perempuan. Itu pengetahuan kita matahari perempuan, ya, dalam bahasa Arab. Dan juga perkataan yang jamak, anak juga apabila dijamakkan dia menjadi perempuan, ya. Itu keunikan bahasa Arab ni, bahasa Quran ni, apabila benda yang tidak berakal dijamakkan dia jadi perempuan, ya. Jadi refer pada hiya, she. Home ataupun home, wow, semua ini maksud mereka, ya. Home ataupun him ataupun home sama saja maksudnya mereka. Wa nufikha fis suri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan waw ini juga mewakili mereka, ya. Ingat balik kita fa'il mudhari' itu bila waw tu mewakili mereka, bila fa'il mudhari' itu simbolnya adalah ya, ya. Itu yang kita belajar dalam bab yang awal dulu. Huma, itu juga untuk dua orang, ya. Fakadzabuhuma, ini juga adalah dhamir. Jadi semua dhamir-dhamir ini kita kategorikan sebagai perkataan ataupun perkataan tidak ada kata dasar yang dikira sebagai rujukan, ya. Ia merujuk pada sesuatu. Ana, kalau kita kata ana, dia merujuk pada saya. Siapa saya tu merujuk pada seseorang. Terdapat juga perkataan yang dikategorikan sebagai kata penunjuk, ya, kata penunjuk. So kata penunjuk ni kita ada dua, iaitu kata penunjuk dan kata penyambung, ya, al-mausul dan isyarah. Ini dikenali dalam pelajaran nahwu, dipanggil al-asma' al-mausulah, ismul mausul dan asma'ul isyarah, ya. Ialah yang, ya, allazi dengan allati ni dikira sebagai ngubung, ya. Allazi, allati, ya. Subhanallazi, ya. Maha suci yang. Yang tu siapa? Dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadhihi jahannamul lati, allati yang untuk perempuan, merujuk pada jahannam tu, ya. Perkataan jahannam juga dikira sebagai perempuan, ya, untuk pengetahuan kita. Hadza dengan hadhihi ini dia ini adalah penunjuk, ya, untuk kata penunjuk. Yang atas tadi itu allazi kata penghubung, menghubungkan, ya, menghubungkan. Jadi ini adalah kata penunjuk, ya, maksud ini. Jadi hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hadza ini zalika ni untuk jauh sikit, ya. Zalika taqdirul azizil. Cukup untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.